Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat pagi. Mudah-mudahan semua penonton yang mengikuti siri ceramah penyandang kursi Za'ba Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Idris dirahmati Allah dan berada dalam kesejahteraan, kebahagiaan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di pejabat, di sekolah, di universiti dan sebagainya. InsyaAllah pada hari ini saya melanjutkan perbincangan tentang salah satu aspek yang berkaitan dengan bahasa, dengan tumpuan khusus kepada isu-isu semasa penggunaan bahasa, khususnya bahasa Melayu. Sebagai pendahuluan atau mukadimah, untuk mendalami suatu ilmu, kita perlu ada kesabaran, kegigihan dan kesediaan untuk memberikan perhatian kepada maklumat, kepada ilmu dalam satu bidang. Seseorang yang ingin mendalami bidang keagamaan yang menjadi asas kehidupan di alam fana ini, mau tidak mau walaupun telah berusia, perlu terus mempelajari ehwal agama, baik itu berkaitan dengan soal akidah, soal ibadah dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam soal bahasa pun tidak ada kecualinya untuk seseorang itu memberikan perhatian, kalau tidak banyak pun sedikit, pada selok-belok bahasa, kerana bahasa itu digunakan setiap hari, baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bergantung pada semata-mata ilmu ataupun maklumat yang kita pelajari di sekolah, hatta di universiti, kerana bahasa berkembang terus, walaupun berkembang dalam keadaan yang tidak berubah dalam kadar yang cepat dan dalam kadar yang besar skalanya, tetapi ada beberapa perkembangan yang perlu diikuti dan dihayati supaya kita tidak menghadapi masalah dalam penggunaan bahasa dan tidak menimpakan kesalahan itu kepada mana-mana pihak lain. Sebagai contoh, dalam isu bahasa semasa, seringkali juga saya dengar dan saya baca orang yang menyalahkan ahli bahasa kerana katanya bahasa itu diubah dengan cepat, dengan banyak, sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan itu. Nah, saya kira perubahan ini berlaku secara evolusi, secara berangsur-angsur. Contohnya dalam soal sistem ejaan Rumi, sejak tahun 1972 diisytiharkan sistem ejaan baharu Rumi bahasa Melayu yang disepakati bersama dengan Indonesia, dan kemudian mulai 1983 turut disertai oleh negara Brunei Darussalam dan Singapura juga, kemudian Thailand, dan akhirnya sistem ejaan baharu Rumi bahasa Melayu itu diterima di mana-mana pusat pengajian di seluruh dunia, di Eropah, di Amerika, di Rusia, di Asia Timur seperti China, Korea, Jepun, dan di negara-negara lain. Dan pada waktu itu diberikan tempoh penghayatan, artinya 1975 baru dikuasakan, dengan pengertian dilaksanakan sepenuh-penuhnya di dalam sistem pendidikan, iaitu peperiksaan, untuk buku teks dan sebagainya. Jadi ada 3 tahun yang diberikan pada waktu itu, 1972 hingga 1975, untuk masyarakat memahami, menghayati dan juga memberikan maklum balas untuk pemantapan sistem ejaan. Itu satu contoh. Demikian juga dalam soal tata bahasa, sebenarnya tidak berlaku perubahan yang bersifat mendadak atau bersifat besar-besaran. Kita mempelajari bahasa Melayu, tata bahasa Melayu, dengan berasaskan buku Pelita Bahasa Melayu Za'ba 3 jilid, kemudian disatukan oleh Dewan Bahasa Pusaka pada tahun 2000 menjadi sebuah jilid besar. Sebenarnya yang ditampilkan dalam buku Tata Bahasa Dewan dan buku Tata Bahasa Tulisan Ahli Bahasa Semasa atau Sudah Za'ba itu tidak banyak merubah
apa-apa yang ditulis oleh Zabba dalam buku Pelita Bahasa Melayu. Rumus-rumus atau aturan tata bahasa dapat dikatakan bertahan, bersinambung. Yang berubah tampaknya soal istilah. Zabba menggunakan istilah nahu, sekarang tata bahasa. Tetapi itu tidak berarti istilah nahu tidak boleh digunakan sebagai satu sinonim pilihan. Zabba menggunakan misalnya ayat bangun membuat, sekarang digunakan ayat aktif. Ayat bangun kena buat, sekarang ayat pasif. Perbuatan melampau, maka sekarang kata kerja transitif. Perbuatan tak melampau, sekarang dikenal sebagai kata kerja tak transitif. Saya kira perubahan itu berlaku dalam soal istilah kerana itu ialah keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa yang dilantik untuk menggobal istilah dalam ilmu-ilmu tertentu, termasuk ilmu dalam bidang sains, bidang teknologi, perubatan, sosiologi, geologi, geografi, sejarah dan sebagainya. Jadi ini istilah dan perubahan istilah itu walaupun boleh dibincangkan, boleh dimantapkan terus-menerus, tetapi tidak harus dijadikan satu momokan, tidak harus dijadikan satu alasan untuk orang tidak menguasai tata bahasa. Lalu ada suara-suara yang mengatakan susah menguasai bahasa sekarang kerana tata bahasa berubah. Dan sebenarnya kalau kita mengkaji perkembangan tata bahasa Melayu itu, perubahannya seperti saya katakan tidak mendadak dan tidak terlalu besar. Saya telah membuat satu kajian kecil dalam 10 tahun, 20 tahun yang lalu, iaitu membandingkan kandungan tata bahasa Dewan dengan kandungan buku Pelita Bahasa Melayu Sabah. Sebenarnya aturan-aturan bahasa dapat dikatakan bertahan, tetapi cara huraian yang berlainan sedikit kerana tata bahasa Dewan disusun berasaskan pendekatan atau teori linguistik atau teori bahasa transformasi generatif. Ada sedikit perbezaan pendekatan kerana Zabba menggunakan pendekatan tata bahasa tradisional yang diakui oleh beliau, disadur sedikit daripada tata bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit pada tata bahasa Arab. Tentulah kerangka atau teori itu berlainan, tetapi yang penting ialah aturan bahasa itu tetap sama. Contohnya, kalau Zabba bercakap tentang perbuatan melampau atau kata kerja transitif, jelas Zabba mengatakan perbuatan melampau perlu diikuti oleh penyambut. Yang sekarang dikatakan kata kerja transitif perlu diikuti oleh objek. Jadi kalau seseorang mengatakan ibu menegur, siapa yang ditegur? Perlu penyambut. Sekarang perlu objek. Jadi sama saja. Aturan tetap sama, istilahnya berlainan. Oleh sebab itu jangan kita kacaukan, jangan kita jadikan isu besar. Walaupun saya katakan boleh, istilah boleh dibincangkan, boleh dimantapkan, mungkin satu masa boleh dirubah pada istilah yang dianggap lebih mudah dipahami, tetapi yang penting rumus atau aturan bahasa itu tetap sama. Lain daripada itu, contohnya Zabba menghuraikan ayat bangun membuat atau ayat aktif. Itu ayat yang mengutamakan subjek atau pelaku ayat. Rumusnya sama. Jadi kalau ayat pasif, ayat bangun kena buat, istilah Zabba, rumusnya atau aturan tetap sama. Misalnya Zabba mengatakan tidak biasa dikatakan orang buku itu dibaca oleh saya. Maka itu dalam tata bahasa Dewan dan dalam tulisan ahli-ahli bahasa yang lain dikatakan ayat pasif bahasa Melayu harusnya buku itu saya baca, bukan buku itu dibaca oleh saya. Untuk orang ketiga atau pelaku ketiga, buku itu dibaca oleh pelajar. Tidak pula boleh buku itu pelajar baca. Jadi hal ini sebenarnya jelas kalau kita membuat perbandingan. Kalau kita jujur dan saya katakan kita sabar dan bersedia untuk mendalami ilmu bahasa sedikit, maka kita akan mendapati bahawa sebenarnya tidak berlaku perubahan yang banyak atau yang besar. Yang saya katakan perubahan barangkali lebih banyak pada soal istilah. Itu satu punca yang saya dapati sejumlah pengguna bahasa
selalu melahirkan rasa gelisah, keluh kesah, sehingga katanya bahasa sekarang sukar dikuasai. Sebahagian kesukaran itu kerana mungkin kurang ada kesediaan untuk kita mendalami selok-belok bahasa. Sebagaimana orang yang ingin mendalami soal fiqh, soal akidah, kalau tidak rajin membaca, tidak rajin mengikuti pengajian agama, tentu orang itu berada terus-menerus dalam kekeliruan, dalam rasa keadaan yang tidak mantap penguasaan ilmu agama. Soal bahasa demikian, kerana bahasa ini digunakan setiap hari. Oleh sebab itu perlu dipelajari. Walaupun kita tidak perlu menjadi ahli bahasa atau ahli linguis. Tetapi bagi setiap orang, pada khidmat saya, tidak akan turun darajatnya kalau kita sanggup mengatakan saya tetap pelajar bahasa. Saya sendiri masih tetap menjadi pelajar bahasa kerana ada segi-segi sudut-sudut tertentu yang memang perlu kita dalami. Sebagai contoh, soal kosakata. Saya tidak pernah mengatakan saya dapat menghafal seluruh kandungan kamus. Dan itu tidak mungkin. Tidak ada ahli bahasa yang mungkin dapat menghafal kandungan sebuah kamus. Jadi kamus bukan untuk dibaca, tapi untuk dirujuki. Dan kita harus perlu merujuk pada kamus untuk menentukan ketepatan makna, untuk menentukan ketepatan bentuk, menentukan ketepatan sebutan, ketepatan konteks penggunaan, kerana ada diberikan maklumat kata tertentu penggunaan dalam bahasa pasar, ada bahasa yang baku, ada bahasa klasik dan sebagainya. Jadi ini memerlukan, saya katakan, sedikit kesungguhan dan kesediaan kita untuk meneliti dan merujuk kepada bahan-bahan seperti kamus, buku tata bahasa, bahkan buku pelajaran bahasa. Saya katakan tidak akan turun darjat kita kalau kita bersedia untuk terus menjadi pelajar, kerana ilmu terus-menerus perlu dituntut. Nah, dalam program pada hari ini, saya menyambung beberapa isu yang pernah saya sebut dalam beberapa siri atau beberapa bahagian yang lalu, iaitu isu semasa penggunaan bahasa yang masih berkaitan dengan soal mutu bahasa, soal taraf ataupun fungsi bahasa sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu. Itu memang terus-menerus berlaku dan terus-menerus kita tegaskan pentingnya bahasa Melayu terus dinobatkan sebagai bahasa pentadbiran negara selaras dengan peruntukan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Demikian juga sebagai bahasa ilmu dalam pendidikan kerana berteraskan Penyata Razak 1956, kemudian Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996 memang telah diputuskan, telah ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan, baik di peringkat persekolahan maupun di peringkat pendidikan tinggi. Jadi hal itu memang terus-menerus kita bincangkan, tetapi pada hari ini saya ingin menumpukan perhatian pada aspek mutu bahasa. Mutu bahasa dalam media, mutu bahasa dalam pentadbiran, mutu bahasa dalam pendidikan, di penggunaan bahasa di tempat awam dan dalam bidang-bidang yang lain. Dan ini menjadi cerminan bahawa bahasa Melayu yang mengungkapkan ilmu-ilmu, termasuk ilmu-ilmu di peringkat yang tinggi, bahasa yang mengungkapkan pemikiran, bahasa yang mengungkapkan perihal undang-undang dan seluruh bidang peradaban, perlulah bahasa yang baku, perlulah bahasa Melayu tinggi, bahasa yang menurut acuan bahasa rasmi. Saya sudah berapa banyak kali menegaskan bahawa dalam semua peradaban manusia yang tinggi, kewujudan laras bahasa atau ragam bahasa tinggi atau bahasa rasmi itu, bahasa ilmu, sesuatu yang sangat dipentingkan. Jadi maka itu dalam bahasa Arab, seperti yang telah biasa saya ungkapkan, ada ragam bahasa fusha, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab yang digunakan untuk tujuan ilmu, untuk pentadbiran, untuk hubungan antara bangsa, untuk persidangan, perkuliahan dan sebagainya. Dan bahasa Inggeris kita tentu tahu ada
ragam standard English yang tidak mungkin sama dengan colloquial English dalam beberapa aspek. Dalam bahasa Mandarin ditegaskan penggunaan putonghua, iaitu bahasa Mandarin yang digunakan dalam soal ilmu, pentadbiran, media, undang-undang dan sebagainya. Maka dalam bahasa Melayu demikian, kita mempunyai bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu baku. Itu bahasa yang perlu dititik beratkan dalam penggunaan penyampaian ilmu, baik secara lisan maupun secara tulisan, dan bidang pentadbiran, bidang undang-undang, bahkan dalam media, kitabah awam dan sebagainya. Ini saya kira ehwal yang mesti diberi perhatian berat oleh pengguna bahasa, kerana bahasa Melayu tidak akan mungkin meningkat darjatnya atau martabatnya sekiranya kita tidak melazimkan diri dalam penggunaan bahasa Melayu yang baku, bahasa Melayu yang tinggi, bahasa Melayu ilmu, bahasa Melayu untuk pentadbiran, undang-undang dan sebagainya. Maka kita bercakap tentang soal mutu bahasa dengan tidak menyinggung penggunaan bahasa dalam perbualan, bahasa dalam percakapan dengan keluarga. Kerana itu secara alamiahnya memang kita tidak terlalu terikat oleh hukum-hukum ataupun oleh aturan-aturan bahasa. Dalam keadaan santai, dalam keadaan yang tidak rasmi, memang tidak mungkin kita diharapkan menggunakan bahasa yang baku, bahasa Melayu tinggi. Itu berlaku dalam semua bahasa. Tetapi andai kata bahasa digunakan dalam bidang yang rasmi, bidang ilmu, kita campur adukkan bahasa kita dengan bahasa yang lazim digunakan dalam suasana tidak rasmi, berarti kita sudah berlaku tidak adil kepada bahasa Melayu itu. Kita mencampur adukkan dua ragam bahasa bagi satu suasana rasmi. Ini masalah yang masih berlaku sekian lama hingga kini. Oleh sebab itu, seperti saya anjurkan, kita perlu selalu berdamping dengan bahan rujukan, baik kamus, daftar ejaan, buku tata bahasa, buku pelajaran bahasa, buku sastra, dan buku ilmu dalam bidang-bidang lain, kerana kita akan dapat memperkuat, memperkukuh penguasaan bahasa kita dengan membaca buku-buku ataupun majalah dan tulisan dalam pelbagai bidang ilmu. Kita dapat mencontoh penggunaan bahasa yang baik yang dihasilkan oleh penulis yang dapat mengawal bahasa dalam tulisannya. Itu penting. Oleh sebab itu, apabila timbul baru-baru ini atau beberapa bulan ini soal kata-kata tertentu, secara khusus saya sebut misalnya istilah penjarakan sosial, sekarang penjarakan fizikal. Saya sendiri pernah memberikan ulasan pada waktu istilah penjarakan sosial digunakan. Saya katakan sebetulnya sosial tidak boleh dijarakkan. Yang dijarakkan itu fizikal ataupun diri jasmani kita. Alhamdulillah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah juga mengubahnya menjadi physical distancing. Berarti istilah yang lebih tepat ialah penjarakan fizikal atau penjarakan diri, bukan penjarakan sosial. Tapi yang tak sejelaskan ialah soal orang, sebahagian atau sejumlah orang menghadapi kekeliruan tentang penjarakan itu, jadi katakannya berkaitan dengan arahan memenjarakan seseorang. Saya faham bahawa isu ini timbul kerana penjarakan, kerana ejaannya sama, bunyinya pun sama, seakan-akan menimbulkan kekeliruan makna, kerana perkataan yang lebih lazim difahami atau digunakan masyarakat ialah penjara. Jadi penjarakan itu satu arahan, penjarakan pesalah itu, penjarakan penjenayah itu betul dalam bentuk ayat perintah atau ayat arahan. Tetapi konteks penjarakan sosial atau penjarakan fizikal yang digunakan dalam tempoh PKP itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan soal penjara. Perkataan itu sebenarnya timbul daripada perkataan jarak. Jadi untuk mudah itu saya cuba menunjukkan satu grafik. Mohon maaf kerana ini
saya menggunakan laman Facebook, maka tidak dapat disisipkan slide ataupun bahan. Kalau ada aplikasi Zoom, Google Meet, stream StreamYard dan sebagainya dapat disisipkan, tapi di laman ini tidak. Maka saya tunjukkan satu bayangan, ya. Asal perkataan jarak, ya, jarak, kata kerjanya menjarakkan, itu menjadikan sesuatu itu mempunyai jarak, jarak si A dengan si B. Jadi A dijarakkan atau A menjarakkan diri daripada B sebagai contoh, maka timbullah menjarakkan, menjarakkan. Dan kemudian daripada menjarakkan itu, ya, saya harus, daripada menjarakkan timbullah penjarakan. Ya. Jarak, menjarakkan, penjarakan. Jadi bukan penjarakan dengan pengertian arahan memenjarakan seorang, iaitu perihal atau proses menjarakkan menjadi penjarakan, dengan makna proses menjarakkan. Dan kita tidak boleh menyisipkan satu K lagi menjadi penjarakan seperti cadangan setengah-setengah orang, kerana suatu rumus atau hukum bahasa tidak boleh dibuat secara mudah hanya kerana ada satu kes yang mungkin menimbulkan masalah pemahaman. Tetapi kita harus melihat satu pola, satu contoh lain, bagaimana misalnya kita lihat letak, ya. Saya harus, ataupun kata galak. Kalau kita lihat galak, ya, menggalakkan, campur galak, campurkan. Jadi galak menerima apitan mengkan, menggalakkan. Dan hasilnya, kalau makna dorongan jadi galakan, juga satu K. Galak campur an. Penggalakan, jadi proses atau usaha menggalakkan, jadi penggalakan, dan tidak boleh ditambah satu K lagi menjadi dua K. Penggalakan, kerana tidak ada kata nama yang terbentuk dalam bahasa Melayu dengan menggunakan pengkan atau pekan. Ini rumus bahasa, ini aturan bahasa yang perlu dipahami. Kita lihat lagi misalnya kata, ya, letak. Ya, letak juga, ya. Meletakkan. Jadi kata nama terbitan jadi peletakan. Misalnya peletakan jawatan, itu pun tidak boleh ditambahkan satu K menjadi dua K, peletakan. Seperti cadangan penjarakan, tidak boleh, kerana aturan bahasa Melayu dalam pembentukan kata nama terbitan tidak ada pekan, yang ada pean. Kita lihat meletakkan, jadi betul ada kan untuk kata kerja, tapi untuk kata nama peletakan, walaupun asalnya pe campur letak campur an, tetapi dalam sebutan kita tidak mengatakan peletakan. Itu daripada sudut atau daripada segi sistem sebutan, ya, kita menggabungkan akhiran itu dengan bunyi akhir kata dalam kata dasar. Itu sebagai satu sistem sebutan dalam bahasa Melayu. Jadi demikian juga sejuk. Sejuk, kata kerjanya menyejukkan, memang dua K. Tetapi kata nama terbitan penyejukan, iaitu proses menyejukkan sesuatu. Jadi penyejukan. Soal mengapa sejuk jadi nya, itu dalam kes lain kita akan menjelaskannya. Kerana memang ada dalam bahasa Melayu PTKS, bunyi itu akan berubah. Jadi S akan menjadi NY. Jadi sejuk jadi nyejuk, nyejuk, penyejukan, menyejukkan, bukan mensejukkan. Iaitu penerangan dalam waktu lain, insyaAllah. Tapi yang tak saya tegaskan, bagaimana terbentuk proses penyejukan pada sejuk, menyejukkan, penyejukan. Dan kita tidak boleh menambah satu K lagi dalam penyejukan menjadi penyejukan, kerana tidak ada apitan atau imbuhan apitan pekan dalam bahasa Melayu. Ini perkara yang
perlu difahami, dan tentu ini memerlukan sedikit perhatian, kesediaan kita untuk mempelajari kaedah pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Satu contoh lagi, ledak. Jadi ledak, kita jadikan kata kerja transitif atau perbuatan melampau, kata istilah Zabah, meledakkan. Ya. Jadi boleh dibuat tanda campur seperti awal tadi, campur ledak, campurkan. Jadi meledakkan. Untuk menjadikannya kata nama terbitan, iaitu proses meledakkan, menjadi peledakan. Ledak dengan arti yang letup. Jadi meletupkan, peletupan. Katakan peledakan bukit, ya, untuk dalam proses atau industri orang mendapatkan batu dan sebagainya, maka berlaku proses peledakan, peletupan. Jadi meledakkan, peledakan. Tidak boleh disebut peledakan. Sama dengan tidak boleh dikatakan penjarakan. Penjarakan, proses menjarakkan. Sama dengan proses meledakkan. Tapi proses menyejukkan, jadi penyejukan. Ya. Jadi itu antara beberapa contoh yang dapat saya tunjukkan bahawa isu-isu semasa yang timbul ini sebenarnya berpunca daripada masalah kerana kita mungkin belum sempat mendalami aturan-aturan bahasa, walaupun hal ini sebenarnya sudah diajarkan di sekolah, di maktab, di universiti, tapi barangkali lupa ataupun mungkin tidak dapat mengaitkan aturan itu dengan bentuk-bentuk baru seperti penjarakan sebagai istilah baru. Maka bagi setengah-setengah orang itu satu kejanggalan disebut penjarakan. Yang dibayangkan ialah arahan memenjarakan seorang. Benar bahawa kata penjarakan dengan pengertian arahan memenjarakan seorang itu juga memang bunyinya penjarakan, tapi datangnya bukan kata-kata jarak, datangnya daripada kata penjara. Jadi penjara diterbitkan menjadi kata kerja menjadi kata kerja terasif atau perbuatan melampau, iaitu memenjarakan. Dan sebagai arahan atau perintah supaya seseorang dipenjarakan, maka dalam ayat perintah atau ayat permintaan, awalan itu digugurkan. Maka timbul ayat penjarakan pesalah itu, penjarakan penjananya itu. Itu dalam konteks ayat perintah atau ayat suruhan atau arahan. Penjarakan pesalah itu, penjarakan jenayah itu. Jelas berbeda daripada kita perlu mematuhi peraturan penjarakan fizikal. Dan tidak ada kaitan dengan soal penjara, tapi proses menjarakkan diri secara fizikal. Itu satu contoh bagaimana isu semasa tentang bahasa dapat diselesaikan jika kita ada sedikit kesediaan untuk mengambil tahu tentang aturan bahasa kita. Tidak boleh dengan mudah kita mengatakan kalau demikian kita tambah satu K, jadi penjarakan, supaya tidak timbul kekeliruan antara penjarakan sosial, penjarakan fizikal dengan penjarakan dengan pengertian arahan memenjarakan. Kita tidak boleh membuat satu peraturan baru semata-mata kerana kekeliruan kita sendiri. Satu penyelesaian lain yang pernah saya usulkan, andai kata itu menimbulkan masalah, kita dapat mencari kata serti atau sinonim. Pembatasan fizikal, kerana membataskan atau sama dengan menghadkan, sama dengan menjarakan. Jadi kalau kita ingin mengelakkan kekeliruan, boleh kita kena pembatasan fizikal, pengehadan fizikal, tapi mungkin suka pembatasan fizikal. Kalau kalau penjarakan itu menimbulkan kekeliruan. Tetapi bagi saya, kalau kita menguasai aturan membentuk kata dalam bahasa Melayu, baik kata kerja maupun kata nama, insya-Allah saya kira kekeliruan itu dapat diatasi. Walaupun perkataan itu mungkin perkataan yang baru, yang belum biasa digunakan. Asasnya sudah ada pola, sudah ada aturan tata bahasa
untuk kita membentuk kata-kata seperti itu, kata kerja, kata nama dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan isu yang jadi pokok bicara saya dalam tempoh ataupun dalam siaran pada kali ini, keperluan kita untuk merujuk kepada bahan-bahan, baik kamus, baik buku tata bahasa, daftar ejaan, bahkan tulisan-tulisan yang baik bahasanya, yang tentu itu akan dapat menjadi contoh pada kita dan dapat menjelaskan penggunaan kata, penggunaan ayat dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam pelbagai wacana lain, tulisan dan lisan, sering saya tegaskan agar kita mempunyai asas, sekurang-kurangnya asas tata bahasa. Sebagai contoh, dalam soal kata, sekurang-kurang kita perlu ada intuisi dalam soal golongan kata atau kelas kata, kata nama, kata kerja, adjektif, dulu kata sifat, ataupun dulu sifat nama, itu sampai sifat nama, sifat kata, untuk sekarang adverba. Jadi dengan ada maklumat asas tentang hal ini, kita dapat mengelakkan kesilapan bahasa dalam penggunaan yang rasmi, saya katakan. Contohnya dalam soal kata minat, memang dalam bahasa sehari-hari, bahasa basahan, orang jarang menggunakan imbuhan. Jadi sering orang mengatakan saya tidak minat menonton filem, saya tidak minat menonton filem. Tetapi dalam bahasa yang baku, bahasa yang rasmi, bahasa ilmu, bahasa tinggi, perkataan minat itu tidak tepat dalam ayat itu. Yang tepat, saya tidak berminat menonton filem. Saya tidak berminat, kerana minat itu kata nama. Misalnya minatnya itu sama dengan hobinya, sama dengan kecenderungan. Minat, hobi, kecenderungan ialah kata nama. Hobinya apa? Hobinya menonton drama. Minatnya menonton drama. Kecenderungannya apa? Menonton drama. Lebih kurang demikian maknanya. Tapi kalau dikatakan saya tidak minat, berarti kita sudah salah menggunakan kata itu, kerana dalam konteks itu, ayat itu, kata yang tepat ialah kata kerja. Berminat, saya tidak berminat menonton filem, saya tidak berminat atau kurang berminat menonton drama. Ini tampaknya kecil, tapi ini menunjukkan kesediaan kita untuk membedakan dengan bahasa basahan, bahasa sehari-hari, bahasa kolokial, dengan bahasa rasmi, dengan bahasa ilmu, dengan bahasa tinggi. Demikian juga dalam penggunaan bahasa di media, di tempat awam, masih lagi soal yang dikatakan susunan kata dalam tata bahasa Melayu oleh Profesor Sultan Takdi Adi Syabana, disebutnya istilah hukum DM. Unsur yang diterangkan, unsur yang menerangkan. Dalam bahasa Melayu, lazimnya atau kebanyakannya yang dihadapan ialah unsur yang diterangkan. Unsur menerangkan di belakang. Dalam bahasa Inggeris dikatakan head and modifier. Head di depan, modifier di belakang. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris terbalik. Modifier di hadapan, lazimnya head di belakang. Itu ialah sistem bahasa masing-masing. Maka itu hingga kini masih lagi dapat kita baca, kita lihat kesilapan seperti dalam minit mesyuarat, lain-lain hal, itu masih lagi, kerana terpengaruh oleh struktur susunan ayat atau susunan kata dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu harusnya hal-hal lain, perkara-perkara lain. Yang penting hal atau perkara. Lain itu sebagai kata penerang. Sama juga kalau kita katakan Zam-Zam nasi kandar, restoran Zam-Zam nasi kandar ataupun Zam-Zam restoran. Dalam bahasa Inggris kalau restoran, RESTAURANT, itu betul Zam-Zam restoran. Tapi kalau sudah jadi restoran, itu sudah dieja secara bahasa Melayu, maka susunannya restoran Zam-Zam.
bukan zam-zam restoran. Ini menjadi satu kelaziman, tak bagaimana pengaruh hingga gerai-gerai yang kecil pun banyak menggunakan struktur yang demikian. Minah tom yum sebagai contoh. Jadi kalau minah tom yum itu yang penting minah, bukan tom yum. Sepatutnya mungkin gerai tom yum minah. Ya, itu kalau kita perhatikan sungguh banyak dalam penggunaan bahasa di media, di tempat awam, bahkan dalam dokumen-dokumen rasmi pentadbiran. Itu hukum DM yang masih banyak lagi kurang dikuasai, barangkali kerana konsep hukum DM itu pun tidak ada pada setengah-setengah pengguna bahasa. Apa itu hukum DM? Itu nama aturannya, tetapi yang penting unsur yang penting di hadapan, unsur yang penting di belakang. Jadi dalam soal ini ada orang yang, ya, kalau kita mengatakan buku biru, ya, ini buku santun berbahasa yang di dalam terkandung panduan-panduan bahasa, termasuk panduan kesantunan dalam konteks penggunaan dalam masyarakat. Jadi kalau kita katakan buku biru, itu ialah penggunaan hukum DM dalam Melayu. Buku sebagai unsur yang diterangkan di hadapan, biru sebagai kata penerang di belakang. Kalau bahasa Inggeris terbalik, blue book, ya, ya. Main hall, dewan besar, dewan utama. Dalam bahasa Melayu dewan utama, dewan besar. Dewan itu sebagai kata utama di hadapan. Maka ini perlu dipelajari. Tidak dapat hanya berdasarkan rasa-rasa ataupun berdasarkan perasaan ataupun berdasarkan andaian, kerana tidak ada ilmu, tidak ada maklumat yang diperoleh secara yang dinamakan ilmu laduni. Ya. Ada setengah orang mungkin mendapat anugerah Allah, mendapat ilmu laduni, ilmu yang langsung datang syari ilham, tapi kita ini orang awam, bukannya wali Allah. Kita perlu mendapat maklumat, mendapat ilmu melalui proses pengajian, walaupun secara yang tidak mendalam untuk jadi sarjana, tapi sekurang-kurangnya mengambil tahu, membaca bahan-bahan rujukan yang ada. Nah, dalam penggunaan ayat demikian juga. Masih banyak penggunaan di mana, yang mana. Sedangkan di mana dalam bahasa Melayu itu sebagai kata ganti tanya. Di manakah rumahnya? Di manakah Dewan Bahasa dan Pustaka? Di manakah ketua pengarah sekarang? Tapi orang menggunakan ayat di mana untuk menerjemahkan where. Dalam bahasa Inggeris, where bukan merujuk pada soal tempat. Itu sebagai satu kata hubung yang digunakan dalam ayat pancangan, ayat majmuk pancangan. Tapi bukan soal tempat. Dalam bahasa Melayu diterjemah langsung jadi negara Malaysia di mana penduduk bilang kaum. Mengapa soal di mana? Negara Malaysia yang penduduk bilang kaum, itu sudah cukup. Kerana itulah ayat bahasa Melayu menurut susunan atau aturan bahasa Melayu. Jadi ini contoh-contoh yang kelihatan mudah tetapi masih terus menerus berlaku kesilapan seperti itu, oleh sebab masih lagi, saya kira, masih lagi wujud anggota masyarakat atau sejumlah pengguna bahasa yang tidak menggunakan rujukan dalam penggunaan bahasa yang rasmi, bahasa ilmu. Ini masalah besar, masalahnya saya kira patut diberi perhatian. Walaupun dengan beberapa contoh yang jumlahnya tidak besar, ya, tidak banyak, saya kira cukup untuk memberikan sedikit bayangan tentang isu semasa penggunaan bahasa yang saya kaitkan dengan kekurangan kesediaan sejumlah anggota masyarakat atau pengguna bahasa untuk membuat rujukan atau, ya, saya katakan mengambil tahu sedikit banyaknya tentang perkembangan bahasa yang sebenarnya tidak berubah dari dahulu begitu, tetapi mungkin kerana sedikit alpa kita kurang berikan perhatian sehingga kita menggunakan bahasa menurut yang saya katakan andaian atau rasa-rasa atau pada rasa saya katanya. Ini bukan soal rasa saya, tapi soal ilmu, maklumat perlu didasarkan pada sumber ilmu itu. Jadi saya kira cukuplah untuk sekadar sembang-sembang santai kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit cetusan
bicara itu dapat menimbulkan kesediaan pengguna bahasa untuk mengambil tahu sedikit, merujuk bahan-bahan baik kamus, buku tata bahasa, hatta buku pelajaran bahasa, tulisan-tulisan dalam pelbagai bidang yang menggunakan bahasa yang baik, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita menjadikan bahasa kita ini tanggungjawab kita, bahasa kita tanggungjawab kita. Sekian untuk kali ini, insya-Allah dalam pertemuan lain saya akan mengupas isu ataupun aspek lain dalam penggunaan bahasa. Sekian, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat menimbulkan minat terhadap bahasa, dan saya mohon maaf jika terdapat salah dan silap atau terkasar bahasa dalam penyampaian saya. Sekian, salam sejahtera dan selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.